Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti Persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Oh, terkejut gue. Oh, sorry. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, untuk minggu ni kita keluar rumah pula. Masih lagi keluar studio dan kita akan perbualkan satu topik. Kita kat mana ni? Jangan beritahu, tak boleh. Nanti orang semua tanya sini. Orang sini. Oh, jangan. Rahsia. Ini studio rahsia kita. Studio baru kita. Alhamdulillah. Okey, untuk minggu ni Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Dia tengok dia nak start. Dia kerja macam itu je. All the way. Dia nak start, dia tanya orang. Okey, kita start lah ni daripada seorang kita punya peminat. Dia cakap dia memang tengok kita punya Puaka Extra Maghrib. Kan? Maghrib. Lepas tu katanya saya ada terbaca juga kenapa kita nak kena tutup pintu dan tingkap sebelum Maghrib. Nanti Ustaz terangkan lagi lah macam sebelum Maghrib adalah untuk mengelakkan umusubian dari masuk ke dalam rumah. Just nak tanya Ustaz tentang jin ini dan cara untuk mengelakkan jin ini dari mengganggu rumah, anak serta wanita yang baru hamil. Terima kasih. Sama-sama. So, sebelum kita mulakan, umusubian ni nama jin. Nama jin. Yes. Dia macam-macam jin. Dia ada umusubian ataupun dia ada jin asyik. Ini semua adalah gelaran-gelaran yang diberikan kepada jin yang mempunyai hajat-hajat tertentu. Contoh macam tadi kan, kalau kita bilang jin asyik adalah dia ambil dari kata bahasa Arab asyik. Dalam bahasa kita mengasyikkan. Jadi kalau dipanggil sebagai jin asyik, maknanya jin ni dia mengasyikkan, suka, cinta kepada manusia dibandingkan dia sendiri cinta kepada sebangsanya, iaitu daripada jin. Jadi orang-orang yang seperti ini yang dicintai oleh jin, kadang-kadang dia akan malam tu dia akan selalu mimpi seseorang yang selalu datang dalam mimpi dia, sehingga dia maaf kata mimpi basah. Kemudian macam-macam lah. Ada kalau kita seorang lelaki yang datang perempuan, kalau yang perempuan yang didatangi adalah daripada lelaki, dan boleh berbentuk muka siapa sahaja ataupun orang-orang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Seperti itu jin asyik. Kalau Sibyan, adalah daripada bahasa Arab yang bermaksud ibu. Sibyan adalah diambil kata bahasa Arab sabi. Sabi adalah bayi. Sibyan adalah plural daripada kata sabi tersebut. Sabi singular, Sibyan plural. Jadi di sini kalau dipanggil sebagai Sibyan, maknanya ibu kepada bayi-bayi ataupun budak-budak kecil. Ini jin ini dia akan selalu ganggu budak-budak ataupun baby-baby, sehingga ada sebahagian orang yang diganggu oleh Sibyan ni, anak-anak mereka dia akan menangis terus menerus. Contohnya setelah maghrib dia akan nangis all the way few hours, 3-4 hours straight tau. Walaupun dah digendong, walaupun dah cek tak masuk angin, walaupun dah cek pergi doktor apa semua tak ada kolik, ataupun mungkin dah cek pampers, susu dan lain-lainnya, semuanya cukup, semuanya tak ada masalah, tapi tetap nangis macam very hysteria, macam itu, atau sambil pandang-pandang ke atas, biasanya seperti itu. Maka sebaiknya untuk kita rukyahkan mak bapaknya juga, dan juga rukyahkan rumah tersebut. Takutnya ada gangguan daripada mak bapaknya ataupun mungkin rumah tersebut dimasuki oleh Sibyan, jin Sibyan ni.
Jadi itu pengenalan daripada Ummu Sibyan. Dan antara dia punya karakteristik ataupun dia punya ciri-cirinya adalah antara seperti itu. Biasanya yang bayi-bayi akan diganggu adalah setelah maghrib onwards. Dia tak semestinya confirm azan maghrib je nangis, tak. Tapi ada sebahagian seperti itu. Azan maghrib je straight nangis je all the way sampai pukul 10 11. Ada yang start pukul 11 ataupun 12 terus sampai ke 3 4 begitu. Itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau untuk bayi ini dia akan selalu ketika nangis tu dia akan selalu nampak dia akan selalu tengok ke atas. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya jin ini mereka suka duduk di atas atap ataupun roof. Where untuk rumah sebuah okeylah, kita tahu kan ada roof. Tapi kalau rumah HDB, flat, BTO ke apa, kita tak ada roof yang atas tu kan. So biasanya dia akan di ceiling. Seperti itu, dia akan merangkak di siling ataupun dia akan panjat di siling dan lain-lain. Maka tepatlah daripada hadis Nabi SAW tentang jin ni suka duduk di atap. Maka di sini pun kemungkinan besar bunyi furniture, kemungkinan besar bunyi main goli, kemudian ada rasa ada stomping. Ini semua kemungkinan adalah daripada bangsa jin itself. Dan cara untuk pengobatan seperti ini, as I said tadi, kalau boleh ruqyahkan mak bapak dulu, rumah dan juga anak tersebut kalau boleh. Maka sebaiknya setiap hari kalau boleh pegang kepala anaknya itu, baby ke budak kecil ke apa, pegang kepalanya sambil dibacakan doa di bawah ini. U'idzuka ataupun u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Hafal? Ikut. Itu untuk bayi lelaki. Bayi lelaki. Mu'idzuka. Ka untuk lelaki. Mu'idzuka. Okey. Boleh ikut. Mu'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Panas. So maksudnya apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang sempurna ke atas kamu. Min kulli syaitanin wahammah, daripada syaitan dan juga daripada binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan daripada kejahatan manusia, iaitu daripada penyakit ain. So kalau boleh baca setiap pagi dan setiap kali after maghrib. After that nak tiup kat ubun-ubun dia ke, nak tiup kat badan dia apa, silakan, tak ada masalah. That's always the best. Jadi doa ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang mana Nabi sendiri mengamalkannya kepada kedua cucunya, iaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Cuma dia punya redaksi dia lain sedikit lah. Sebab apa? Yang kita pakai sekarang is mu'idzuka untuk lelaki, untuk mu'idzuki untuk perempuan. Tapi dalam hadis Nabi SAW, sebab dua orang, maka beliau SAW baca mu'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan. Gitu. Tu kalau dua orang kat situ I see. So, macam gitulah. Dia banyak itu dia untuk Ummu Sibyan. Okey, macam mana pula yang selalu walaupun kita dah buat topik pasal maghrib, ada yang tak tengok, ada masih menanya macam kenapa kita nak kena tutup pintu. Oh ya, okey. Kalau boleh ke episod Puaka Extra maghrib. Tapi untuk hari ni kita repeat telecast. Kita cakap je lagi tak ada masalah. Okey, untuk yang masalah maghrib ni kan kita banyak selalu dengar daripada orang-orang tua kita kan, bila nak maghrib je suruh, kadang-kadang dulu suka main bola jugalah. Bola rounders. Time petang-petang gitu kan.
Kadang kita main sampai nak masuk maghrib, nanti mak kita selalu marah lah, suruh naik lah, apa ni semua, dah nak maghrib lah, apa ni semua. Nanti hantu apa, nanti hantu ni dia boleh kidnap kita lah, apalah ni Hantu semua. teks. Ya tu. Nanti dia masuk kan dalam lah, apalah ni Senang semua cakap lah, hantu tetek. Ya. Kan? Selalu dia bilang selalu, oh nanti dia masuk dalam lah, nanti dia Betul selalu tak adalah. Tak ada. Tu nak menakut-nakutkan. Nakut-nakutkan, yes. So, banyak kita selalu dengar daripada orang-orang tua seperti itu. Apakah betul? Sebetulnya tidak. Tak ada apa ni hantu Tetek. tu ni semualah. Tak ada. Cuma di antara hikmah tersebut, mereka mungkin nak ajarkan kita ketika nak masuk maghrib ni kena balik rumah. Jadi kalau untuk saya dulu, saya macam ni merepek lah, ini mesti dah nak suruh kita balik je sebab nak masuk malam, itu je. Tapi bila dah belajar hadis Nabi SAW, betul. Ada hadis Nabi SAW yang meriwayatkan bahawasanya ketika masuk waktu senja, maka bawalah anak-anak kalian masuk, disebabkan syaitan berkeliaran di luar. Dan suruh tutup pintu-pintu sambil baca dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tutup bejana-bejana. Bejana-bejana tu? Bejana tu kalau untuk zaman dulu untuk simpan makanan-makanan, minuman-minuman. Okey. Kalau untuk zaman sekarang macam always macam periuk ke apa semua. Kadang kita masak malam apa semua, habis kita biarkan terbuka macam gitu. Itu jangan. Itu dia boleh jadi makanan bagi jin-jin yang ada. Maka jin-jin akan panggil yang lain-lain kawan-kawannya, kita ada asyak untuk malam ini katanya. Kita ada makanan, kita ada dinner untuk malam ni. Kita ada tempat menginap malam ini. Free. Jadi mana yang you boleh tutup, you tutup. Sampai tutup baca bismillah, Jadi tutup pintu pun baca bismillah. Dengan nama Allah apa sahaja. Bismillah ke Allahu Akbar ke up to you, tak ada masalah. Seperti itu. Jadi betul lah kata orang-orang dulu yang nak masuk maghrib ni nanti ada hantu lah apa semua, which is actually syaitan lah. Ya. Tapi itu dia penerangan untuk maghrib dan Ummu Subyan. So orang dulu dia menakut-nakutkan anak-anak dia untuk balik, cakap balik sebab nanti hantu tetek sembunyikan, nanti ada gini-gini. Tapi kalau boleh kita jangan menakut-nakutkan ataupun memomok-momokkan anak-anak kecil, sebab nanti lambat laun bila dah besar dia akan jadi seorang yang penakut. Betul. So lebih terus terang aja, masuk nanti ada syaitan, setan ke jin, cakap gitu je lah. Tak payah cakap nanti ada pocong, nanti ada itu atau ini gini. Kan? Ya. Nah, sebab macam kita selalu cakap, kita pernah cakap kan, kalau apa ni kita selalu sebut nama sekian, kita dah sebati dengan nama tu. Jadi bila kita rasa takut, benda ni mengambil kesempatan untuk berbentuk seperti apa yang kita takut. Betul. Jadi kita lebih takut. Tapi you all jangan takut dengan kita, okey? Itu apa namanya? Yang pasal yang takut-takut ni semua pun memang macam gitu. I think not even that lah. Even kalau untuk yang pantang larang pun sama juga kan. Kadang-kadang diorang bilang apa, kalau keluar jangan buat jarum gitu semua. Kalau tak apa? Yang all this kind of kalau masak ke apa jangan nyanyi ke apa gitu, nanti dapat laki tua ke apa ni semua kan. So I think kalau macam gitulah, macam kalau saya masak sambil nyanyi ke ataupun sambil nasyid pun nyanyi juga kan. Dapat laki tua, I don't think that's dorang punya main intention. But dorang main intention is mungkin disebabkan kalau tengah masak tu hati-hati, takut fokus, takut minyak ni tertumpah kat orang ataupun tertumpah kat diri sendiri, cederakan diri sendiri. So I think more to that, sebab mungkin orang-orang dulu cara mereka mengajar tu adalah dengan menakut-nakutkan. Seperti tadi lah, kalau tak ada nanti kahwin dengan orang tua. Masalah kahwin orang tua apa pasal? Kalau orang tu baik, orang tu soleh, why not kan actually kan? Untuk kaya? Masya-Allah. Apa-apa PM. Jadi contoh seperti itu kan. Jadi cara mereka adalah untuk menakut-nakutkan ataupun duduk kat pintu nanti rezeki tak masuk. Or something like that. Jadi benda-benda seperti ini takutnya orang nak masuk rumah ke atau jadi tersandung sebab kita ada all these kind of things lah. Jadi cara mereka adalah untuk menakut-nakutkan, which is
it helps maybe, tapi untuk zaman dulu. Tapi untuk zaman sekarang Taklah. tak sesuai. Sama kalau untuk orang dulu kadang-kadang kita cili mulut, rotan, sebat pakai apa namanya? Pernah kena? Pernah kena sapu lidi. Sapu lidi apa ni semua. Saya pernah ingat dulu waktu time kecil. Kena pakai yang apa Rotan. namanya? Rotan yang atas tu dia punya hook dia warna-warni. Warna hijau, warna pink, warna apa ni semua. So bagi saya lah, it helps back then. But now untuk kita nak terapkan sama dengan anak kita, lain. Jadi kita tak boleh samakan, sekarang tak boleh pakai rotan, tak boleh pakai cili, tak boleh apa. Maknanya orang dulu buat semua salah. Tak semestinya. Kemungkinan dia sesuai pada zaman tersebut. Untuk zaman sekarang kita kena ubah cara didikan tersebut. Contohnya seperti itulah. So itu je daripada saya. Okey, last lah sebelum kita tutup topik pasal Subian ni. Sibian, Sibian ni. Habis? Spelling dia Sibian? Sibyan. Oh, habis ni salah lah ni, bukan sub ah. Bukan. Kalau Sabian dah lain. Sibian. Kalau Sabian dah nyanyi dah nasyid dah. Sabian? Okey, tak apa. Saya dah tak tahu. Okey, ni doa untuk anak-anak yang mungkin ada yang yalah, doa yang terbaik untuk anak-anak yang mungkin untuk tidur ke, untuk apa. Ya. Ataupun time dia nangis tu kan apa. Ya, yang tadi Yang ayat tadi tu. So it's always best also untuk selalu baca ayat kursi. Boleh baca ayat kursi, boleh baca 3 kul, dan tiup kat kepala mereka, dan baca doa tadilah yang u'iduka ataupun u'iduki tu lah. InsyaAllah. So apa ni, satu lagi kita nak cakap, ada 2 lah sekarang ni yang mula doa tu kalau anaknya sakit-sakit ke apa tu kan. Jadi boleh baca apa yang Ustaz dah ajar. Yang kedua pula, kalau nak macam tidurkan anak ke apa gitu, bacalah ayat kursi dan 3 kul. Itu cukup insya-Allah. Cukup, Sapu kan kat anak tu. Atau kasi minum air ke, buat kat susu dia ke, boleh kan? Tak Boleh. Maknanya jadi air ruqyah lah. Boleh, that's good idea. Okey, itu saja untuk minggu ni. Ada lagi Ustaz nak tambah? Itu sajalah saya rasa lah. Okey, baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa follow, like dan subscribe kita punya Susu TVC channel dan tekan butang loceng kalau sekiranya anda ingin dapatkan video-video terkini daripada kami. Dan jangan lupa kumpulkan duit banyak-banyak. Sebab kita bulan Oktober 21 hingga 23 hari bulan kita akan berangkat ke KL. So it's a free and easy thing. Malam je nanti kita akan jumpa, masuk rumah hantu lah, apalah ni semua. Nanti kita enjoy sama-sama. Lepas tu kita kan adakan sesi puaka session tau. Kita Yes, berbual live macam gini lah. You and me. Kita bercerita. Lepas tu kalau you all ada macam masalah apa pula, kita boleh ada puaka. Tapi kalau you all ada cerita pun boleh naik juga kan. Boleh, memang untuk dorang. It's a sharing session punya. Kalau ada masalah pasal puaka extra pun boleh kita masukkan puaka dengan puaka extra. Gitu. Dan kalau mungkin ada yang nak beri sumbangan ikhlas anda untuk bantu kita teruskan kita berkarya, boleh je kat bawah ni kita ada PayNow. Yes. PayNow. Kalau tak ada thanks kat bawah tu. Ada thanks. Ada thanks tu picit tu lah. Kalau itu untuk yang ada credit card. Yes. Yang tak ada credit card boleh berapa PayNow. pun boleh, tak kisah. No Boleh. problem. Then thank you yang sponsor kamera ni. Also iaitu Moss Around the World. Yes. Thank you very much. Mudah-mudahan ini menjadi suatu dakwah bagi anda, dapat pahala terus-menerus sedekah jariah. InsyaAllah. Correct. Follow them IG. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.